Assalamualaikum. Welcome back to my channel, seram@cool.com. Buat peminat-peminat kisah seram, selamat bertemu kembali. Kepada anda yang menyokong dan menolong saya dengan subscribe dan like, jutaan terima kasih tak terhingga, dan memberi saya semangat untuk terus bercerita tentang kisah benar yang benar-benar saya lalui. Jika nanti kisah saya telah habis, I would like you guys to tell me about your horror, spooky, creepy stories. Dengan hati terbuka, you are welcome to do so. Let's share our stories. Kisah pada kali ini terjadi di tahun 2015, sewaktu saya bekerja sebagai pemandu pelancong untuk pelancong dari Timur Tengah. Sebagai pemandu pelancong, saya harus dan wajib tahu semua tempat-tempat yang indah yang harus pelancong-pelancong luar kunjungi. Di antara tempat-tempat tersebut adalah di utara Malaysia, Pulau Pinang. Hampir setiap hari, saya dan pemandu lain akan menghantar pelancong Arab ni yang dari golongan keluarga ataupun yang datang bulan madu ke salah satu pulau indah yang ada di sebelah barat laut. Makin lama, hati makin jatuh pada keindahan tempat tu. Combinations of hutan tebal, pasir putih dan biru hijaunya laut. Bayangkan betapa cantiknya. Kalau dulu lebih indah, sekarang dah makin ramai orang pergi. Berada di lingkungan antara dua bukit yang tidak diganggu oleh kebisingan dan hiruk pikuk kenderaan di luar sana. Memang aman damai. Setelah sekian lama berpenat melayan kerenah tetamu, bekerja sampai tak rehat kan? Pada satu hari saya minta cuti dari ejen besar saya. Satu hari saja untuk berehat, berkemping bersama teman-teman di pulau itu. Selesai hantar tamu dari Saudi pulang ke hotel pada hari itu, saya terus call speedboat to tell that I'm ready to go. Dengan tidak sabar, kereta saya park di pangkalan malam tu jam 8.30 dah. Malam yang kelam, bot pun sampai dengan senyuman dari tekongnya. "Awak seorang ke?" dia tanya. Jawab saya, "Ya, seorang. Kawan saya kan dah ada kat sana." Ramai dekat sana. Ada kawan perempuan saya ada kat sana. Laki-laki pun ramai, jadi kami tak takut. Tapi saya dengan kawan perempuan saya ni akan tidur dalam kemah kita orang yang berasingan. Dalam lebih kurang 15 minit, bot pun sampailah ke pantai. Keadaan di sana sangat gelap. Hutan dia hitam pekat. Laut hampir tak nampak. Kalau tak ada bunyi ombak dan putihnya buih, gelaplah jawabnya. Tidak kelihatan apa-apa. Sampai putih pasir dah jadi kelabu waktu disuluh lampu suluh. Saya pun turun dari speedboat. Dicapai Ali, kawan baik saya yang memang tinggal di pulau tu. "Hahaha, sampai no, hajat awak nak camping kat sini," kata Ali. "Yalah Ali, saya dah tunggu lama dah." Dah turun kaki tidak bersandal. Di situ ada satu batang kayu besar. Ada 2-3 orang duduk kat situ. Saya bawa tab saya, buka lampu tab saya dekat situ. Mereka cakap, "Jangan terang sangat, tab kau ni terang sangat. Nanti orang nampak nanti. Tak boleh duduk kat sini." Oh, gitu pula. Okey. Disebabkan lampu tak boleh ada di situ ya. Ramai lagi yang ada di bawah bangsal-bangsal kayu tu, yang letaknya hanya beberapa meter saja dari pantai. Kami pun duduk-duduk sambil sembang, tengok foto, video di tab saya. Tiba-tiba ada seekor kucing yang tiba-tiba datang di sebelah saya. Putih kelabu. Miau, miau, miau. Saya pun belailah sekali. Lepas tu dia pergi. Malam makin kelam. Kemah pun dipasang. Angin tiup makin kuat. Minum-minum,
main-main kad, bual-bual. Tiba-tiba semua, tunduk, semua baring, tutup lampu semua. Kenapa? Kapal Marine dah pusing-pusing berada di depan disebabkan tak ada siapa yang dibenarkan untuk berada di situ pada waktu malam masa tu. Restoran yang ada dekat-dekat situ pun dah ditutup. Maksudnya di sini memang tutup, hilang terus sampai pecah, restoran-restoran semua tak ada. Waktu siang memang ramai pengunjung dekat situ, naik boat, main jet ski, main yang motor roda besar tu, pusing-pusing masuk ikut hutan ya. Siang-siang memang ramai, tapi malam tak dibenarkan berada di situ. Selepas Marine pun dah gerak disuluh seluruhnya, tak nampaklah kami yang baring-baring ni. Dia dah jalan dah apa semua. Okey, clear. Boleh bangun balik, sambung main kad. Waktu dah menunjukkan ke pukul 12 malam. Jadi, okey dah lah tu, tidurlah. Dah malam sangat dah ni. Jom masuk kemah semua masing-masing. Kemah saya di depan pantai, kemah kawan saya di sebelah kiri saya, kemah Ali di belakang saya, dan yang lain tidur di atas bangku dan di bangsal saja. Jam dah menunjukkan ke pukul 12.30. Tiba-tiba saya rasa nak pergi toilet. Hujan dah mula turun rintik-rintik. Suasana malam, langit agak macam terang tapi hutan tu gelap. Nak pergi bilik air, tandas dia jauh ke belakang sana. Tak mungkinlah saya nak pergi sorang-sorang di tandas yang berada 200 meter di belakang sana, jauh. Jadi ajak kawan perempuan yang tidak berapa rapat dengan saya ni, saya tak berapa kenal dia, tapi disebab dia ada di sana, saya jadi beranilah nak tidur camping di sana. Jadi dia dengan Ali teman saya pergi. Bulan di atas kepala rupanya, patutlah langit tu terang. Di depan ada hutan yang tebal di depan tu. Di kanan hujung kanan tu, dekat dengan hutan tu adalah bilik mandi, toilet dan tempat mencuci. Dia agak besar. Di depan saya yang berjalan di depan. Di depan saya, di dalam hutan itu ada satu yang putih berdiri. Itulah pertama kali dalam hidup saya melihat sekujur tubuh wanita, rambut dia paras bahu, wajah dia tak nampak tapi dia seperti marah. Lengan baju tak ada. Lengan baju sampai pendek. Depan dia tu baju dia macam klip di depan, putih labuh. Dia berdiri tidak statik. Dia naik turun. Saya lihat perempuan tu dalam hutan tu dalam masa beberapa detik. Ali di belakang kawan saya. Saya bisik dengan perempuan tu dan Ali, korang teman aku masuk boleh tak? Ali cakap, hang gila ke apa? Nak suruh aku jantan masuk dalam tu? Weh, bilik ni besar bang, boleh masuk dah ujung. Jom Ila masuk. Nama dia lebih kurang Ila lah macam tu. Jom Ila, jom teman saya masuk. Yang perempuan tak kisahlah untuk masuk. Saya tidak bercakap, saya tidak menegur, saya tidak cakap apa-apa tentang benda tu. Dari kecil ibu saya dah ajar, kalau ke mana-mana pergi nampak apa-apa, janganlah kau tegur, kau buat tak tahu je macam kau tak nampak. Tapi saya tahu makhluk tu marah. Dia dalam keadaan marah. Muka dia garang walaupun tak nampak jelas mata hidung marah macam mana kan. Tapi dia tergantung-gantung dekat situ. Masuk toilet, saya cuba tak fikir. Whatever it is, all in your mind. Pada saya itu. So saya pun dah melampiaskan hajat saya. Saya pun, jom Ali, jom Ila, jom keluar. Jalan tak ada, dah pandang ke belakang. Di sinilah terjadinya jangan pandang belakang. Saya terus jalan dengan lajunya pergi, tak bercerita kepada sesiapa pun, dia tak cerita. Masing-masing tak bercakap benda tu. Mungkin dia orang nampak, mungkin dia orang tak nampak. Tapi yang saya tahu memang mereka tidak nampak. Sampai kemah, masing-masing masuk ke kemah. Pintu kemah saya menghadap ke laut. Ada 2 lapis. Dalamnya zip, dekat luarnya macam ada jala. So 3 segi untuk seorang perempuan lah, bulat untuk seorang lah. So jadinya saya masuk kemah nak tidur. Jam dah pukul berapa pagi? Pukul 3 pagi, 4 pagi, lebih kurang begitu, saya dah lupa, maaf. Saya dengar Ali buka zip dia. Bukan zip dia, zip kemah dia. Dia buka zip kemah dia. Aku pergi toilet, dia cakap macam tu. Elok dia menapak ke depan dalam berapa tapak gitu. Tiba-tiba dari belakang kemah saya, miau. Makin ke kanan saya.
Dia dari belakang saya ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Saya tunggu di depan pintu. Kalau ada kucing, aku bawa masuk dalam ni. Mana kucing ni? Dia dekat dengan kemah saya, macam dalam kemah saya bunyi dia. Miau, 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 miau. Sampai depan tak ada. Depan pintu kemah saya tak ada kucing. Tapi ada kucing berbunyi, lintas. Sampai depan pintu kemah saya dia berubah. Dari miau, 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 gitu. Allah. Dahlah dari bunyi manja. Miau, 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 miau. Saya ingat ada orang nak ganggu saya. Kemudian dia lebih macam menyeramkan saya. Dia dah miau saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terdengar suatu bunyi yang mendesuk mendesuk begitu. Saya astagfirullahalazim. Saya pun tidur balik. Saya tidur sampai pagi. Memang saya tak takut. Saya cakap memang saya tidak penakut dulu. Nyali saya kuat. Masa itulah, sekarang dah penakut dah. Kemudiannya sampai di waktu pagi, jam 8 pagi, saya cakap dengan Ali, aku nak pergi hujung pulau. Kau teman aku pergi hujung pulau. Yang lain ada yang masih tidur, kawan saya pun masih tidur, ada yang tengah buat air. Jom Ali, pergi teman aku. Semalam aku ajak hang tak mau. Hari ni borang anak. Oh, malam-malam hang nak ajak aku pergi hujung pulau. Kalau jadi apa-apa kat aku, bolehlah nak pegang-pegang aku. Banyak cantik muka hang. Okey. Jom kita pergi. Rupa-rupanya di hujung pulau itu ada rumah banglo, 2 biji rumah banglo. Katanya belongs to Loh Bun Siu, Cina yang pertama pakai sampan datang ke Pulau Pinang dahulu dari negara Cina. Kesempatan untuk saya yang begitu meminati rumah-rumah lama. Jadi kita berjalan pelan-pelan di atas pasir tu, jalan-jalan sampailah ke banglo tu. Saya bawa tab saya ambil gambar. Tab saya besar. Jadi bila saya ambil gambar jadi clear. Saya ambil tiap ruangan dalam rumah tu. Memang mengerikan lah duduk dalam kawasan hutan, dalam pulau isolated island tu. Isolated island yang tak ada orang tahu. Dalam berapa puluh tahun baru orang discover tempat tu, datang main jet ski lah, boat lah. Saya pertama kali pergi waktu di college dulu. Wow, airnya hijau, indah sangat di situ. Kemudiannya dah ambil gambar. Di depan banglo tu ada pokok besar. Saya ambil gambar pokok tu, saya ambil semua. Ting. Telefon pun bunyi. Ya Nur, ana inti. Ana ibghasa waq alhin. Bunyi suara ejen dalam talian. Wah. واحد ساعة كذا أنا يرجي. Okay? Saya pun cakap macam tu. Dalam 1 jam lagi saya akan sampai di sana. Masih ada masa lagi. Disebabkan masih awal. 1 jam saya janji dengan ejen tu. Jadi saya masih ada masa di situ. Duduk di situ. Buka balik tab. Tengok tadi apa yang saya ambil. Astaghfirullah. Ada pocong bersandar di pokok. Duduk di pokok tersebut. Dan saya tunjuk dekat ramai, semuanya menyatakan benda yang sama. Kemudian saya duduk bersama dengan Ila, saya duduk bersama dengan Ali dan tanya pasal malam tu, adakah mereka nampak dalam hutan apa yang saya nampak. Sebab Ila ni dia duduk dengan suami dia di situ. Ali pula memang duduk di situ. Jadi ramai lagi yang lain. Jadi mereka tak mengaku walaupun mereka nampak. Yang pukul 3 lebih pagi tu saya boleh tahu Ali yang keluar sebab saya bertanya. Saya tak berapa tidur masa tu. Saya dalam keadaan agak seram-seram sikit lah. Siapa tu? Aku nak pergi toilet. Gitu. Tu saya anggap Ali lah yang itu pergi toilet sebab suara-suara dia. Elok dia sampai 4-5 tapak ke depan tu baru kucing tu datang. Ada yang menyatakan itu adalah pocong. So, saya tak tahulah. Siapa yang tahu, sila komen di bawah. Terima kasih kerana dah sudi mendengar kisah saya. Subscribe, like dan komen. Tulis di bawah apakah yang saya dengar pada malam tu. Dan pernah pergi ke Pulau Pinang dan ke pulau yang saya nyatakan ini. Tapi nama saya tak nyatakan. Pada yang tahu, mereka akan tahu. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum.